tajuk bab 6 cerita kita pasal komunis. Kan? Cerita kita pasal komunis. Dan dalam 6.1 kita belajar pasal pengaruh komunis. Baik, pelajaran yang lama yang dah belajar dengan saya. Pengaruh komunis di negara kita datang daripada mana? Ya, datangnya daripada negara China dan lagi satu datangnya daripada negara Indonesia. Okey, terima kasih. Okey, next. Lepas 6.1 habis kita dah cover dah semua, dah power dah ni. Kita masuk 6.2. 6.2 kita belajar pasal apa kita panggil sebagai ancaman darurat. Kita belajar pasal darurat. Boleh saya nak tanya awak kepada pelajar yang baru masuk, tahu tak apa, relax. Yang tak tahu pun relax. Saya nak tanya yang tahu ni je. Darurat berlaku sebab apa? Darurat berlaku sebab apa? Very good. Disebabkan oleh pembunuhan 3 orang pengurus ladang. Okey, settle yang tu. Okay, baik, dalam 6.2. Habis 6.2 barulah kita masuk 6.3 iaitu cara-cara ataupun langkah-langkah mengatasi komunis. Langkah-langkah mengatasi komunis. Dan tak silap saya, dalam langkah-langkah mengatasi komunis ni minggu lepas kita masuk ni kan. Minggu lepas kan. Dan minggu lepas kita belajar pasal yang pertama, kita belajar pasal undang-undang darurat. Ada? Kan? Lepas tu yang kedua pasal pasukan keselamatan. Saya nak tanya awak, untuk pasukan keselamatan ni, kita dah habis ke belum? Agak-agak, siapa-siapa yang ingat? Belum, very good. Okay, so sekarang kita kat sini lah. Sekarang kita kat sini, pasukan keselamatan ni je. Pasukan keselamatan ni ada 3 jenis. Ada 3 jenis kan? Okay, yang pertama kita ada polis. Yang kedua kita ada tentera. Yang ketiga kita ada home. Kita ada home guard. Okay. Polis kita dah baca habis ke polis ni? Kita dah habis dah polis. Okay, tentera? Tentera belum lagi. Ya betul, tentera belum lagi dan home guard pun belum. Okay, so kita kat sini nak sambung ni. Boleh dapat tahu kat mana sekarang? Alright, jom tanpa membuang masa awak semua, ayo kita sambung kepada ni, iaitu langkah-langkah mengatasi komunis dari segi apa kita panggil iaitu pada kejap pasukan tentera. Pasukan tentera. Okay, untuk pasukan tentera, ladies and gentlemen, ada 3 jenis. Ada 3 jenis pasukan tentera. Yang pertama ialah pasukan askar Melayu. Okay, dan yang kedua adalah pasukan askar Commonwealth. Dan yang ketiga Sarawak Rangers. 3 ni je. And kepada yang baru masuk, please lah. Benda yang you patut tekankan dalam topik ni adalah apa tugas dia. Macam contoh, pasukan askar Melayu, apa tugas dia. Askar Commonwealth, apa tugas dia. Dan Sarawak Rangers, apa tugas dia. Setiap tentera, pasukan ada tugasnya tersendiri. Marah ke saya? Tak. Nampak macam marah ke? Tak. Saya macam menjiwai. Melakonkan. Okay, jom kita sambung. Pasukan askar Melayu ni, kalau siapa tak tahu, saya cerita sikit sejarah dia. Dia ditubuhkan pada tahun 1930. Yang mana waktu tu batch yang pertama adalah Lieutenant Arnold. Pernah dengar tak nama Lieutenant Arnold? Ya, semua pernah dengar kan? Itulah batch yang pertama. And pasukan askar Melayu diraja ni, ladies and gentlemen, dia punya peranan adalah membantu ataupun menyerang gerila komunis. Menyerang ataupun membantras gerila komunis. Persoalan dia, gerila tu apa? So kami tak tahu gerila komunis macam mana. Kepada yang tak tahu, gerila tu bukan binatang ya. Awak jangan salah faham ya. Gerila ni adalah satu pasukan komunis yang bergerak secara kecil-kecilan. Komunis, diorang tak besar. Diorang dekat tanah Melayu waktu tu kecil. Dan tentera yang ada pun lebih kurang dalam 3,000, 4,000 saja. So diorang tak boleh nak serang hendak. Maksudnya diorang tak boleh nak serang terus macam apa yang Jepun buat dekat negara kita. So mereka kena serang kecil-kecil dan biasanya kawasan yang mereka fokus untuk serang adalah ladang getah, Longgong biji timah. Dia serang balai-balai polis. Jadi tugas siapa untuk membantah semua benda ni? Askar. Askar Melayu akan masuk ke dalam hutan, dia akan cari. Komunis. Serang! Bagi saya 2 sebab kenapa tak tidur lagi. Allahu Akbar. Okay, so you dapat gambaran dia kan apa yang askar tu buat. Dan for your information, askar Melayu ni juga selain daripada membantras gerila komunis, mereka juga memusnahkan kubu-kubu komunis yang ada dalam hutan. Semua kubu yang ada dalam hutan. Tak masalah sekarang, kenapa komunis duduk dalam hutan ni? Masalah duduk ni. Tak ada tempat lain diorang duduk. Sebab diorang tak ada IC. Bang, kalau diorang duduk terang-terangan dekat bandar, tak kesenang orang nak pergi serang dia. Kalau duduk dalam hutan, boleh menyorok betul. Hutan negara kita ni macam mana tebal pula? Tebal dia tebal kau-kau bang. That's why bila diorang duduk dalam hutan, diorang menyorok. Okay, boleh faham itu? So inilah tugas dia pergi memusnahkan. Okay, next. Settle pasal askar Melayu. Seterusnya, ladies and gentlemen, askar Commonwealth. Seterusnya pula askar Commonwealth. Bagi siapa-siapa tak tahu Commonwealth itu apa, Commonwealth adalah negara bekas tanah jajahan British. Negara bekas jajahan British. Okay, macam contoh, New Zealand, Fiji, Australia, India, Pakistan. Itu semua negara yang pernah dijajah oleh British. Dan waktu tu British panggillah negara-negara askar daripada negara Commonwealth untuk tolong kita. So adalah askar daripada New Zealand datang. What you doing here? What about orang laying down on the deep? Benda-benda. Kita penyanyi pula kan? Saya dia orang ni. Macam itulah contohnya. Okay? Dan askar Commonwealth ni kerja dia apa? Kerja dia sama saja dengan yang ini. Kerja dia sama saja dengan yang ini. Iaitu membantras komunis. Itulah kerja dia. Okay? Baik, untuk exam, jadi saya borak dengan awak. Okay, layan dia dulu. Okay, clear pasal askar Commonwealth, laju punya. Habis? Habis. So saya nak tanya, kita negara Commonwealth tak?
Semua anggur tu. Anggur serentak pula tu. Kita negara Commonwealth kan. Okay, anda kata, contohlah kita ambil, let's say lah, negara India kena serang. Negara India tak. New Zealand. India Commonwealth, tapi saya ambil New Zealand. New Zealand kena serang, agak-agak tentera kita pergi tolong tak? Negara kita ada perjanjian dengan Commonwealth. Anda mana-mana negara Commonwealth kena serang, especially Australia dengan New Zealand, tentera kita akan pergi bagi bantuan. Macam tu. Buat apa nak tolong? Kalau negara kita kena serang, diorang datang tolong kita. Datanglah sebab ada perjanjian. Diorang datang. Okay, cuba tanya balik, buat apa diorang nak tolong kita? Okay. Oh, Rhodesia negara mana? Oh, Rhodesia tak pernah dengar kan? Okay, Rhodesia ni sekarang ni dah pecah dah. Dia dah pecah, dulu dia dua negara yang lain. Dulu Rhodesia, sekarang ni nama dia negara dia Kenya. Lepas tu Zambia. Inilah Rhodesia. Fiji tu negara apa? Fiji tu sebelah dengan New Zealand. Oh, New Zealand kita tahu Oh, New Zealand kita tahu sebab cantik kan. You tahu tak Fiji negara dia cantik? Negara Fiji cantik tau. Tak tahu, yelah sebab kita tahu New Zealand. Okay, baik, next. Okay, yang ketiga, cerita pasal Sarawak Rangers. Sarawak Rangers ni, ladies and gentlemen, kalau kita ingat balik waktu tingkatan 3. Macam nak tanya. Waktu tingkatan 3 dulu macam mana Belajar sejarah belajar Oh, tingkatan 3 ada COVID. So kita ada SOP, tak belajar. Okay. Sarawak Rangers ni ditubuhkan oleh keluarga Brooke. James Brooke yang you belajar waktu Form 3 dulu. Dia tubuhkan benda ni. Dan Sarawak Rangers ni terdirinya memang majoriti semuanya adalah orang Iban. Dan tugas dia adalah menjejak persembunyian komunis dalam hutan. Persembunyian komunis. You tahu tak? Punya powernya orang Iban ni menjejak yang saya bagi tahu you. Orang Iban, kalau you tak tahu, diorang ni dah biasakan diri dengan hutan tau. Bahkan saya rasa ada juga orang Iban dalam ni dan mereka pun tahu mereka ni membesar dan dididik untuk berdamping. Kan berdamping kita kata. Dia macam rapatlah dengan hutan tu. Kan? So memang diorang dah dibesarkan macam tu. And awak tahu tak, orang Iban, kalau dia masuk hutan, walaupun tak pakai kasut pun, dia boleh jalan selamba saja. Diorang punya power dan diorang tak pernah sesat dalam hutan. Tak pernah sesat. Dia tahu. Okay. Dan kisah dia, hebatnya tak hebatnya orang Iban waktu diorang jadi tentera Sarawak Rangers ni nak bantras komunis. Okay, saya dah ceritakan diorang ni power betul dalam hutan. Awak tahu tak? Cerita daripada Sarawak Rangers sendiri kata apa tahu? Dia kata, komunis ni pun power dalam hutan. Dan komunis ni antara tentera yang kalau duduk dalam hutan susah nak cari. You bayangkan, diorang ni dah cukup power dalam hutan, dia boleh cakap komunis pun power. So maksudnya memang hebatlah komunis dalam hutan. Yes. Ada satu kisah benar diceritakan oleh Sarawak Rangers. Ini kisah benar oleh seorang pakcik yang saya dengar sendiri, betul-betul mulut dia. Dia kata apa? Waktu tu mereka ditugaskan untuk masuk ke sebuah hutan di Tanah Melayu. Waktu tu diorang ada 5 orang pasukan Sarawak Rangers. Dan 5 ni menjejak kubu lah. Dia cari jejak kubu komunis kat mana. So dia ikutlah dalam hutan tu, dia tengok tapak kaki. Lepas tu dia tengok, kalau ada ranting patah, okey, kat sini komunis lalu. So dia lalu, dia pergi satu persatu. Awak bayangkan, waktu dia tengah berjalan, 5 orang ni jalan ikut satu-satu yang ada, tiba-tiba sampai dekat pokok buluh, jejak komunis hilang. Okey, dia nak pergi mana? Sampai dekat satu kawasan yang buluh banyak, hilang. Dia jadi macam, awak tahu tak, 3-4 hari diorang duduk dekat situ. 3-4 hari yang Sarawak Rangers duduk dekat buluh tu sebab nak cari dekat mana mesti ada sikit jejak yang ditinggalkan oleh komunis. Mesti ada sikit. So waktu diorang tengah duduk dan ada seorang ahli Sarawak Rangers ni terpandang buluh tu, dia punya miang lain. You tahu miang buluh tak? Okey, bagi siapa-siapa tak tahu miang buluh, baru dapat gambaran. Ni, benda ni. Dia benda-benda macam berbulu ni. Dia macam hitam. Kalau kena gatal sangat tu yang bulu ni. Bukan, tak ada. Lebih kurang lah. Awak nampak tadi kan? Dia tak ada ni. Lebih kurang benda macam ni. Dia miang. Dia boleh hitam macam berbulu-bulu kat situ. Miang dia sebab. Kalau kena dia gatal tau. Kalau kena gatal, miang bulu ni. Dan you tahu tak? Punyalah Sarawak Rangers ni dapat kesan apa dia? Dia kata sepatutnya miang bulu ni, dia kena mengalir ke atas. Tapi kenapa ada satu buluh tu dia mengalir ke bawah? Diam dia. Rupanya diorang siasat komunis tu buat apa? Komunis hapuskan jejak. Komunis ni, dia ambil buluh tu, dia tumbangkan sikit, diorang jalan atas buluh tu. Bila diorang jalan atas buluh tu, buluh tu tegak balik, tak ada ke sana. Faham? Tapi powernya Sarawak Rangers atau orang Iban ni, dia boleh nampak benda sekecil ni. Kan?
Kau. So, dia pergi cari. Diorang teruskan mencari. Bila diorang mencari, 5 orang pergi mencari tu, dan diorang berjumpa. Katakanlah jumpa. Okey, kita dah jumpa kubu komunis. Awak rasa, adakah orang Ibas Rock Rangers dia akan terus pergi serang? Tak kan? Dia buat apa? Dia panggil yang ini. Ataupun dia panggil yang ini. Panggil lah. Roger. Satu kawasan kubu komunis didapati berada di sebelah pantai timur yang berkedudukan longitude 42 ke arah utara dan latitude 56 ke arah barat. Terima kasih, Roger and out. Kenapa tak terus serang, sir? The reason why kenapa tak terus serang, yang pertama, diorang 5 orang saja. Komunis boleh jadi ada 20 orang, ada 30 orang. So, lebih baik tunggu dulu kawan-kawan yang lain datang backup baru serang. Bukan bermaksud diorang tak hebat tau. Ada satu pernah terjadi, ini kisah betul-betul satu orang Iban, Sarawak Rangers, dia fight dengan 30 orang komunis, tak silap saya, 30. Pernah terjadi, pernah. Waktu tu dekat Johor. Kisahnya dekat Johor ni, bolehkah kita cerita ni? Boleh? Kisah dekat Johor waktu tu, diorang memang pergi untuk pergi serang hendak kubu komunis. Waktu pergi tu, seramai ada lebih kurang dalam 30 ke 40 tentera. 30 ke 40 tentera askar Melayu ataupun askar-askar untuk bantuan komunis tu. Pergi masuk hutan. Tapi waktu diorang pergi tu, diorang termasuk perangkap komunis. Dan komunis kepung, serang terus, askar-askar yang lain semua lari. Maksudnya cepat-cepat lari. Cepat-cepat lari. Tinggallah seorang komunis ni, tinggal seorang tentera Ibannya dia. Dan tentera Iban tu tak nak lari. Tahu pasal apa? Sebab kawan-kawan dia lain-lain semua tengah cedera. So, dia tak nak tinggalkan kawan dia. Jadinya, dia buat apa? Dia fight dengan 30 orang, 30 lebih orang tu komunis tu. Dia fight serang lah. Dia pergi sana, dia pergi sini. Menang tak, sir? Menanglah, last kali komunis lari. The PUBG in real life. Ini bukan PUBG lagi. Ini power kau punya. Ya. Dia guna senjata apa? Senjata apa saya tak pastilah. Tapi rifle lah standard. Standard mungkin M16 itu normal lah. Tapi survival dia power kau kan. Nampak dia boleh sembunyi. You bayangkan dia sembunyi, komunis tak nampak. Macam mana dia buat? Power kan? Itulah Sarawak Rangers, ladies and gentlemen, yang mana mereka pun berjaya banyak memusnahkan kamp-kamp komunis yang ada. Power kan? Dari sekolah betul. Ini cerita kisah benar yang ada diceritakan. Mana buku saya dan buku saya kat sebelah tu. Yang pernah tunjuk kawan kan, buku Askar Melayu. Askar apa cerita awal. Ada satu buku saya baca. Tak apalah, itu pernah diceritakan. Okay, so clear? Baik, untuk yang ni, pasukan peranan ataupun nak bagi ni, peranan. Lepas juga pasukan peranan. Tu je. Any question berkaitan dengan tentera? Wan Muhammad Farhan, buku yang tebal. Yes, buku yang tebal. Ada question? Clear setakat ni? Okay, itu cerita pasal tentera. Punyalah power ni. Okay, next. Kita nak borak pula pasal satu lagi pasukan yang saya rasa ramai orang pun dah tahu. Dan pasukan ini dikenali sebagai sukarelawan. Dan pasukan sukarelawan ni, ladies and gentlemen, dikenali sebagai Home Guard. Yang ini saya tak nak cerita banyak. Yang ini saya nak awak tengok gambar. Dan saya yakin awak pun dah tahu kot. Yang ini saya nak awak tengok gambar. Home Guard. You nampak ni baju polka dot ni? Inilah Mami Rosa. Miss Rosa korang ni. Mami Rosa. Okay. Awak tengok tu sendiri. Orang-orang wanita, perempuan, dia pegang senjata, buat training nak menembak. Bang, dia tak pakai kasut lah. Kaki ayam. Dia pakai kain batik. Allah, salah pula. Dia pakai kain sarung je, bang. Kain sarung, kain batik je. Sekali tembak kalau terlucut, Allah, tak sibuk angkat kain pula lebih-lebihnya. Okay, cuma nak bagi tahu satu fakta lah. Sewaktu zaman ini tengah ni, orang lelaki tak banyak buat hal. Tak banyak ada yang curang, selalu basuh pinggan, selalu masak nasi. Waktu ni lah. Okay, baik. Cuma je kerja dia apa tau? Okay, cumanya kerjanya apa? Kerja Home Guard ni adalah lebih kepada jaga kampung. Lebih kepada jaga kampung sahaja. Okay? So, dah nampak gambar tu, jadinya mudah untuk kita cerita pengawal kampung. Okay? Dan apa dia buat? Habis sini. Okay. Jaga kampung pasal apa? Dekat kampung-kampung, kita ada orang Melayu yang tanam padi, which is untuk makan nasi lah. Lepas tu pula ada kedai-kedai runcit yang ada jual ubat-ubat, ada jual sardin. Lepas tu ada pula kampung-kampung yang mungkin ada ayam ke, ada lembu ke. You tahu tak, komunis, bila mereka duduk dalam hutan, diorang tak ada makanan. Diorang akan makan akar kayu ke, makan daun-daun ke, sampai bila nak tahan makan benda macam tu kan.
So, nak juga kenyang makan nasi, ayam, lembu, semua tu. Jadi mana nak dapat? Kampung lah. Pergi masuk kampung, dia pergi rumah orang, dia tak kisah. Rumah mana dia nak pergi, dia macam tang. Beras, nasi, mari. Siapa-siapa yang tak bagi kerjasama kena tembak, mati dibunuh. Ha. Dan waktu tu, ramainya orang Cina yang tak sokong komunis kena bunuh. Orang Cina yang tak sokong komunis ramai mati kena bunuh. Ya, diorang minta apa? Minta nak ubat lah, tak bagi kena bunuh. So, siapa yang jaga supaya komunis tak masuk? Diorang lah. Boleh? Itulah kisah dia. Oh kan? Wah, lelaki jangan buat main-main lah. Lelaki jangan buat main-main ya. Okay, ni typo, betul typo. Okay, next. Settle kita pasal yang kedua. Okay, kalau you perasan sekarang kita dah dalam fasa dan kita tengah borak iaitu mengenai topik, saya ulang lagi sekali kita sekarang dalam topik ataupun fasa 6.3 usaha menangani komunis. Okay, yang pertama, darurat kita dah belajar dah. Dan yang kedua, pemerkasaan pasukan keselamatan tadi kita belajar. Lagi sekali saya tanya, pasukan keselamatan ada berapa semua kategori yang kita belajar? Ada 3, iaitu polis, tentera dan juga sukarelawan. You tahu tak? Untuk pasukan ni, untuk pemerkasaan pasukan keselamatan ni, tolonglah banyak-banyak topik ataupun banyak cara. By the way, usaha menangani komunis ada 9 cara. Kita baru belajar 2. Tak payah baca 9, bukan baca maksud tak payah hafal 9. You hafal yang nombor 2, you hafal yang nombor 1. Ada 3 je. Yang satu lagi nanti saya cakap apa. Okay. 3 je yang you kena hafal. You tahu pasal apa? Soalan-soalan macam ni, dia boleh keluar, contoh dia contoh yang boleh keluar soalan tau. Baik. Nyatakan usaha atau langkah untuk bantras komunis. Kita tahu kan ada 9 fakta, betul? Ada 9 kan? Nyatakan, terangkan, tak masalah. Terangkan, nyatakan. Okey, baik. Ada 9 fakta kan? So maksudnya kita boleh pilih yang mana kita nak lah kan? 9 kita boleh pilih, betul? Kita nak nombor 1 ke, nombor 7 ke, perang saraf ke, IC ke, kita boleh pilih semua kita nak. Betul? Tapi you bayangkan kalaulah soalan keluar macam ni. Terangkan usaha mengatasi komunis dari sudut pasukan keselamatan. Stand alone, betul, stand alone kita panggil. Boleh ke saya nak jawab pasal istilah darurat? Tak boleh. Saya kena borak pasal pasukan keselamatan lah. Dan you tahu tak, ada 3 fakta ataupun faktor usaha yang boleh jadi soalan macam ni. Ada 3. Yang pertama, istihad darurat. Yang pertama soalan dia, yang pertama dia punya fakta adalah yang ini, darurat. Dia boleh tanya, apakah cara-cara ataupun langkah-langkah darurat, undang-undang darurat, dia boleh tanya. Dan dia boleh tanya yang itu. Tetapi untuk yang ketiga ni, ladies and gentlemen, pendaftaran kad kebangsaan, dia tak boleh tanya. Dia tak ada yang tanya, ceritakan mengenai pendaftaran kad kebangsaan. Tak ada. You tahu kenapa tak ada? Sebab pendek. Dia punya topik ni, ataupun dia punya usaha ni, pendek je cerita dia. Faham apa saya cuba sampaikan? Okay? Right. So, yang ni saya tanda style. Okay, yang ni tak apa. Okay, baik, jom kita tengok. Macam mana pendaftaran kad kebangsaan ataupun IC ataupun kad pengenalan. Saya nak tanya dekat sini lah. Semua orang ada IC ke? Serius lah? Cuba cek balik IC. Muka siapa tu? Betul ke muka awak tu? Bukan awak tak mengaku ke itu IC awak? Itu tak mengaku ke itu muka saya? Itu bukan muka saya sah. Awak tak mengaku ke? Weh, saya tak bawa pula IC saya. Kalau saya bawa, saya boleh tunjuk dekat awak IC saya zaman dulu punya muka. Waktu umur 22 tahun, 23 tahun. Ada kelakar, sumpah tau. Bawa IC pula, muka tak boleh senyum kan? Muka kena. Tapi dulu saya senyum. Saya macam, okey je dia bagi, tak masalah okey. Ada rambut ke sir? Ya, IC tu ada rambut. Tapi betul, waktu saya pernah kena tahan kat Roblox, polis minta IC, standard lah. Polis tengok banyak kali tau. Polis macam betul ke budak ni? Waktu tu kurus, berambut. Waktu sekarang ni pula gemuk, tak berambut. Dulu kurus, waktu tu tengah gelap. Hitam sebab saya kerja geologi memang bawah panas apa semua gelap. Yang ni cerah sikit. Polis tengok je betul ke budak ni?
Okay? Cumanya ladies and gentlemen, kalau kita sekarang, IC ini bertujuan untuk membezakan rakyat Malaysia dengan bukan rakyat Malaysia, betul kan? Contoh ke orang Bangladesh kan kita jumpa ke, takkan kita nak minta IC dengan orang Bangladesh, memang tak ada lah. Sebab dia bukan warga negara. Okay, waktu mula-mula IC diperkenalkan adalah tujuannya untuk membezakan antara komunis dan rakyat biasa. Siapa-siapa rakyat biasa yang bukan komunis, mereka ni diminta, diwajibkan untuk buat IC. Kena buat. Umur 12 tahun ke atas, lelaki dan perempuan wajib pergi buat. Habis tu apa jadi kalau bukan, maksudnya kalau komunis nak buat juga. Contoh kalau nak buat juga, katakanlah saya komunis, wish tak boleh ni, kena buat juga ni. Pergi buat, tak ada masalah buat. Tapi kalau kantoi, habis lah. Kalau kantoi yang saya pergi buat IC dan saya komunis, habis lah. Kena tangkap lah, kena tahan lah. Dan kebanyakan komunis, diorang tak pergi buat IC. And you tahu tak, waktu kisah zaman darurat dulu, setiap kali lalu roadblock, polis mesti akan minta IC. Waktu zaman darurat tu, IC. Dan you tahu tak, benda tu kekal sampai sekarang. Setiap kali lalu roadblock, polis akan minta, bang IC lah. Kau naik motor, betul tak? Sepatutnya polis, kalau kita naik motor, minta lesen je lah. Oh, sekarang minta vaksin punya kan? Oh, faham. Betul juga kan? Ya. Dah complete ke vaksin? Dah complete ke? Belum lagi, tak payah cerita lah kalau belum Baru satu dos. Oh, maksudnya awak baru 2.5G. 2.5G. Lagi satu dos 5G. Okay, sabar dulu. Okay, dan saya nak tanya awak lah. Saya tak tahu awak sekolah macam mana dan awak sekarang masih level sekolah lagi. Awak pergi mana-mana awak buat IC tak? Tak awak Habis tu kalau kena tahan, macam mana? IC tak ada. Sudah, ini bukan rakyat Malaysia, kita kena hantar ni. Dia hantar awak pergi Bangladesh. Okay, macam mana awak nak buat? Oh, mak pegang. Kejip mata. Kalau yang wanita, kalau polis biasa lelaki kan, wanita yang kejip mata tak apa lagi. Kalau yang lelaki pun kejip mata juga, tak kena polis tu sepak kat situ juga. Okay, tapi zaman dulu punya kisah, tak kisahlah awak 12 tahun ke, awak usia 13 tahun ke, awak kena bawa IC pergi mana-mana. Awak kena bawa. Sebab polis dia memang akan cek. Kok mana-mana pun polis akan cek, akan tanya. Tak kisah awak usia 12 tahun, polis akan tanya. IC ada? Tu je. Okay? Sekarang kena bawa emas, betul. Sekarang kena bawa emas kan. Dulu bawa IC kan. Kita tengok IC pertama Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman orang pertama yang dapat IC. Ni waktu zaman komunis punya ni. Ni. Ni waktu zaman komunis punya dulu. Nampak tu nombor 0001 tu. Besarnya. Saya pun tak tahu betul juga kan. Besar juga kan. Dah macam CJ lah. Muat dompet ke? Saya pun tak tahulah. Apa nombor apa ni saya pun tak tahu. Ini nombor Kedah kot. Tak. Dah saya pun tak tahu. Tu cap jari ke? Betul cap jari. Tu tarikh lahir. 8 hari bulan 2 tahun 1903. Muka IC memang daripada dulu sampai sekarang sama Maksudnya, yelah, kita sekarang pun muka macam ni kan? Macam, player 001 Wajar. Okay, so itu pasal IC. Okay, next. Yang keempat, cara macam mana kita nak menangani komunis. Cara yang keempat iaitu kita buat rancangan BRICS. Sudah rancangan apa pula? Okay, so ingat lagi sekali saya cakap, kan? Sekarang ni kita dah belajar 1, 2, 3 dan yang keempat. Dan sekarang langkah keempat untuk mengatasi komunis yang papuk kejam kau ni komunis ni. Okay. Untuk rancangan BRICS ni, dia adalah satu gerakan memutuskan hubungan manusia. Apa dia memutuskan hubungan manusia? Okay. Ingat tak tadi saya cakap, komunis duduk dalam hutan. Dan bila diorang dalam hutan ni, diorang perlukan makanan, apa semua, diorang memerlukan ubat-ubatan. Okay. Yang pertama, diorang pergi cari dekat rumah-rumah orang lain kan? Dia pergi dekat rumah-rumah lain, betul. Maksudnya dia cari semua rumah-rumah lain tu. Okay, saya nak tanya awak, siapa yang nak pergi cari tu? Siapa yang nak pergi cari ke rumah orang, apa semua, makanan, parti, apa semua? Askar komunis lah kan? Dan askar komunis tu dikenali sebagai Min Yuen. Macam mana eja saya? Sekejap lagi awak akan jumpa ejaan dia. Ni dia. Min Yuen. Tu. And you tahu tak? Min Yuen, waktu dia pergi ke kampung-kampung, dia tengok ada Hong Guard. Dan Hong Guard ni pula, ya Allahu Akbar, wanita yang ganas-ganas. You bayangkanlah kalau orang wanita dia pegang senjata. Dan wanita, waktu Hong Guard tu, dia pegang senjata, ada senjata dekat sini kan. Ada lagi satu senjata dia tau. Itu apa dia? Sekali yang nampak komunis je, komunis ni kau datang kat sini buat apa pula? Dah banyak kali dah aku cakap, jangan masuk ke kampung ni, kau masuk pula ke kampung ni. Benarlah aku nak tembak kau. Min Yuen menyerahkanlah, lari balik. Itu gurau je tau. Jangan sedia sangat yang tu Jangan sedia sangat yang tu dia. Itu gurau-gurauan saja tau. Okay? Senjata dia bebelan.
Okay, so disebabkan dekat kampung-kampung ni tak ada geng-geng Pak Guard ataupun Home Guard yang duk jaga ni, so jadi Min terpaksa pergi ke kawasan pedalaman. Pedalaman ni maksudnya kawasan yang rumah dia satu dekat sana, lepas tu hujung jauh dekat sana pula, lepas tu hujung jauh sana pula. So dia pergi rumah-rumah. Dia pergi rumah, dia pergi ambil. Dia pergi rumah, dia pergi ambil. Dia pergi rumah, dia pergi ambil macam tu. So dapat bekalan kan? Jadi macam mana kita nak pastikan Min Yuan ni tak boleh dapat bekalan tu? Kita nak pastikan rumah sana pun tak boleh, rumah sini tak boleh. Kita kerajaan buat apa? Kerajaan kumpulkan semua yang jauh-jauh ni, yang duduk pedalaman jauh-jauh ni, buat satu kampung. Buat satu kampung. Ya. Okey, saya lukis supaya nampak. Okey, sebelum ni macam ni. Rumah dia. Lepas tu sana. Lepas tu sana. Kan? Nak jaga susah kan? Takkan seorang nak letak satu tentera kat sini. So apa dia buat? Kerajaan waktu tu British, dia buat satu kampung baru, kumpul ini rumah, sini rumah, sini rumah, sini rumah, kumpul semua orang, kumpul. So ada pagar. Dah tak ada sini, tak ada. Itulah rancangan BRICS, memutuskan hubungan antara Min Yuan dan juga penduduk-penduduk kampung. Okey, jom kita sini. Putuskan hubungan komunis dan Min Yuan. Lebih kurang lalu. Okay, next. Okey, kaedah dia menubuhkan kampung baru, penduduk pedalaman dipaksa pindah ke pedalaman baru, dan ada pelbagai kemudahan. Okay, any question? Ini dia, ada. Okay, itu dia. Okay, jom kita tengok gambar sikit Min Yuan apa semua. By the way, ini komunis punya kecil You tengok macam mana dia rosakkan pokok getah. Tengok, pokok getah. Dan dia takik sana, takik sini, takik situ. Ini komunis punya kecil ni. Okay, lagi kita tengok ni. Yang ni saya tak pasti dekat mana, tapi saya rasa yes, this is bus yang kena bom dengan komunis juga. Kena bom. Dia orang ambil gambar guna apa? iPhone 17. Dulu ada gambar, dulu ada kamera. Kamera ni dah lama ada. So guna kamera lah. Okay, ni kampung baru. Ini kampung baru tu. Yang ni dia buat, so nampak ada. Kan ada banyak rumah. Sekarang akan ada dekat lah. Akan ada pagar macam ni. Macam ni, dia pagar, dia buat kampung, so siapa nak keluar, siapa nak masuk, kena daftar dulu, kena tengok. Okay. Mana dapat duit nak buat rumah tu? Duit daripada jual biji timah, jual getah semua tu lah. Ya. Kalau sekarang nak masuk kena ada semai sejahtera. Betul, ya. Kalau dulu, okay. Inilah antaranya gambar-gambar dia. Okay, baik kan? Okay, nampak ni? Saya lupa nak cerita minggu lepas. Saya cerita ke pasal Bukit Kepong minggu lepas? Ini adalah gambar Balai Polis Bukit Kepong yang sudah dibakar, yang dah tak ada, yang dah roboh dah. Yang tinggal dia punya tapak je. Tapak sini. Yang lain semua dah habis hangus dah. Dah tak ada. Bakar. Pergi tengok movie dia kat sebelah lain. Kenapa bakar se? Komunis. Biasalah. Tak jelas. Memang tak jelas. Gambar dia sedikit kabur. Maklum lah guna iPhone 17 kan kabur sikit. Okay, baik. So itu langkah yang keempat. Seterusnya kita nak masuk pula kepada langkah yang kelima. Okay. Langkah yang kelima, macam mana kita nak fight dengan komunis ni, ladies and gentlemen? Apa yang kita buat adalah kita buat satu tawaran pengampunan. Tawaran pengampunan kepada komunis-komunis yang ada. Ni dia. Okay, komunis. Waktu tu, awak faham lah. Komunis ni, bila diorang duduk dalam hutan, diorang akan ada perasaan yang tekanan yang cukup tinggi. Ya, siapa tahan duduk dalam hutan, bang? Sangat-sangat stres tau. Sangat-sangat stres, tak ada makanan, dengan nak tidur pun tak boleh. Susah kan? Jadi akan wujudnya golongan komunis yang nak menyerah diri, yang tak nak dah jadi komunis. Tapi diorang tak tahu macam mana nak bagi tahu kepada kerajaan, kami bukan komunis dah. So waktu tu kerajaan fikir, kita buat pengampunan kepada siapa-siapa komunis nak diampunkan, silakan. Persoalan dia, komunis dalam hutan. Macam mana nak bagi tahu manusia yang duduk dalam hutan tu? Adakah kita askar pergi masuk dalam hutan, tiba-tiba bawa mikrofon, kepada semua komunis sekalian, siapa-siapa yang nak menyerah salah pula. Siapa-siapa nak menyerah kalah, sila datang ke sini. Takkan macam tu kot. Hantar WhatsApp. Okay, waktu tu kita buat flyers, kita buat poster. And flyers dengan poster ni diedarkan dalam hutan menggunakan kapal terbang. Kapal terbang kita mula-mula kita akan terbangkan dekat kawasan yang paling panas. Contoh katalah dekat Gerik Perak. Gerik Perak ni memang kawasan yang komunis dia sangat-sangat ramai. So apa buat? Kapal terbang akan lalu. Dan semua flyers, 10,000, 20,000 flyers ditaburkan. Ditaburkan. Jadi, mana-mana komunis yang nak menyerah kalah, bawalah benda tu. Bawalah risalah tu. Dan you tahu tak, flyers tu ditulis dalam 3 bahasa. 4 bahasa. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Tamil. Betul. Sebab komunis semua ada. Diorang tak kena hukum ke siapa yang menyerah. Contoh kalau saya katakanlah ni komunis dan saya jumpa flyers. Shinzo, tahu? Okey, saya nak menyerah kalah ni. Saya nak menyerah kalah.
Simpan. Tiba-tiba bos saya dapat tahu saya ada benda ni. Awak rasa apa jadi kepada saya? Mati kena tembak kan? Mati kan? Tapi kalau saya berjaya keluar dan saya jumpa pasukan tentera, saya bawa. Dia bawa. Mana nak tembak? Awak tahu komunis siap dapat hadiah lagi. Siapa yang menyerah kalah akan dapat duit berapa? 400 ke 500, something like that lah. Diberi makan, diberi minum. You bayangkan, siap diberi perlindungan. Ada tempat nak tinggal semua ada. Okay. Special lah, ya betul, sangat-sangat special. Nah, itulah caranya pengampunan komunis kan. Kalau you all nak tengok gambar komunis yang menyerah kalah, saya rasa ini gambar yang betul. Okay, ada kat sini, saya simpan kepada awak. Ini antara gambar komunis yang menyerah kalah. Maksudnya dia orang pergi betul-betul serah diri. Awak kenal Sri Fuad tak? Awak tahu tak, dialah orang yang pertama yang cipta lagu Bella Ciao. Waktu dia menyerah diri, Bella Ciao, ciao. Dia panggil member dia kan. Dia macam cakap member dia, jom kita ciao. Member dia nama dia Bell. Dia macam tu nak keluar daripada komunis kan. Macam Bella ciao. Dia macam tu. So mereka kan tu. Yang sebelah ni Bell, betul. Yang sebelah ni Bell. Okay, member tak ada dah sekarang. Member tak ada dah. Yang ada ni je. Awak nampak tu, okay, dia beri makan. Okay, dia beri makan. Lepas tu akan dapat duit hadiah apa semua. Sebelah tu siapa pula? Saya tak kenal lah member dia. Uzairi bukan Uzairi ni. Seperti dia perjuangan lain. Okey, itulah antaranya kalau komunis menyerah diri ataupun pengampunan tu. Kita buanglah. Ini cara-cara lain. Cara-cara lain macam mana mereka menyerah diri. Cara-cara kerajaan British nak promote. Radio Malaya terangkan syarat pengampunan, tampal poster, risalah diedarkan, sebarkan risalah melalui udara. Itu cara dia. Any question? Simple je kan? Okay, awak nampak? Banyak kita belajar kan? Langkah yang kelima dah. Tapi ingat, kita belajar 5 langkah. Tapi ingat, 3 benda yang awak perlu fokus lebih. 3 benda. Okay, soalan daripada Nur Syazwin, soalan yang cukup bijak. Dia tanya, tarikh perlu ingat ke? Dalam sejarah tarikh tak payah. Kecuali PTM 1948. PTM 1957. Benda tu kita tahu lah. Malayan Union 1946. Okay, benda tu sikit-sikit saja. Kalau setakat tawaran pengampunan diadakan waktu bila. Lepas tu pula darurat diadakan tahun bila-bila, tak payah. Tak payah. Hari bulan semua tak payah. Sikit-sikit saja. Perang dunia tarikh pun tak payah. Tak payah ingat tarikh perang dunia. Perang dunia pertama 1914 sampai ke 1919 tak payah. Okey. 3 bahasa. Okey, ini betul. Bukan 4 bahasa, sorry, 3 bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa India. Bahasa Tamil. Bukan 4. Okey, tapi saya ingat tak semua tarikh. Tapi kalau you perasan, tarikh-tarikh yang saya ingat seperti macam contoh kalau perang dunia itu saya ingat sebab apa? Sebabnya ada peristiwa-peristiwa yang berlaku yang ada kaitan. Dia secara tak langsung dia ingat ni sebenarnya. Secara tak langsung. Dan saya pula sebagai seorang cikgu, saya ingat tarikh sebab saya nak tahu kronologi. Kronologi sejarah Malaysia ni dia ada perang dunia pertama, perang dunia kedua, lepas tu waktu merdeka, dia tak ada kronologi dia. Barulah jadi sejarah. Okay, next. Yang keenam. Langkah yang keenam yang dilakukan oleh kerajaan untuk membantas komunis adalah kempen bulan rakyat menentang penjahat. Ada juga kempen macam ni. Ada juga kempen bulan rakyat menentang penjahat. Kalau sekarang kita kempen apa? Kempen menentang COVID lah kan? Kempen vaksin. Kempen vaksin, kempen menentang COVID. Kempen kempen apa lagi? Bendera hitam, bendera putih. Bulan sabit merah. Ada kempen bulan sabit merah tu. Nanti saya nak buatlah satu kempen botak sedunia kan. Saya nak buat benda tu. Boleh tak? You support tak? You akan botak tak support ni? Perempuan kena lah. Tak nak. Okay, baiklah ladies and gentlemen. Dalam kempen rakyat menentang penjahat ni, kita selalu dengar kan. Kita selalu dengar kempen bahasa Melayu, kempen bahasa Inggeris, kempen itu, kempen jahat. Kempen sebenarnya benda apa? Kempen sebenarnya benda apa? Kempen macam benda apa? Kempen ni adalah sebenarnya nak bagi tahu. Nak bagi tahu kepada orang yang tak tahu. Waktu penduduk di tanah Melayu, ada juga yang tak tahu sama ada komunis ni baik ke jahat. So jadinya British buat satu kempen menentang penjahat. Siapa penjahat tu? Komunis lah kan. So mana orang nak sokong penjahat? Memang orang tak sokong lah. Jadi benda tu berjaya untuk tidak sokong komunis. And ladies and gentlemen, kempen ni semua golongan, tak kisahlah awak pemimpin ke, awak rakyat biasa ke, awak wajib melibatkan diri. Melibatkan diri macam mana? Pergi daftar tulis nama, lepas tu waktu tulis nama tu dia akan terangkan macam okey, kempen ni kita nak menentang komunis. Komunis ni jangan lawan kawan dengan dia. Dia orang tak baik.
So itu antaranya. Dan tujuan mereka buat kempen ini menggalakkan interaksi dan mengeratkan perpaduan. Ini antara perkara paling penting. Mengeratkan perpaduan antara kaum. Okay? So biasanya untuk soalan macam ni, soalan objektif. Okay. Any question? Banyak oh. Daripada tadi lagi duk belajar benda ni, dia cara menentang komunis ni. Kau boleh belajar ni. Power you all semua. Okay, dan yang keenam, dan last kali, bukan last, sorry, maaf saya bukan last. Okay, langkah yang ketujuh pula. Langkah yang ketujuh pula perintah berkurung. Saya nak cerita ke benda ni, perintah berkurung ni? Saya cerita lah. PKP, MCO. Semua dah tahu kan? Okay, saya tanya awak lah kan. Awak punya PKP, awak rasa teruk sekarang? Kita rasa kita teruk sekarang PKP kita. Biasa je kan? Kita at least boleh keluar rumah lah kan? Kalau setakat nak pergi beli barang ke, boleh keluar rumah kan? Okay. Pernah terjadi dekat Perak, Tanjung Malim. Pernah terjadi dekat Perak, kawasan Allahu Akbar. Dia bertukar warna pula tiba-tiba kan? Okay, dekat Perak, dekat Perak, Tanjung Malim. Kita apa jadi? Penduduk Tanjung Malim tak kira lah nak keluar rumah beli makanan ke, nak beranak ke, walaupun nak apa sekalipun, tak boleh keluar rumah selama 22 jam. 22 jam. Tak kira lah, rasa macam nak ambil angin sikit sekalipun, tak boleh. 2 jam lagi boleh je, 2 jam lagi boleh. 22 jam tak boleh. Maksudnya apa bang? Bang, kita dalam satu hari ada 24 jam bang. 22 jam kena duduk dalam rumah kau punya. Biasanya boleh keluar pukul 8 pagi, 8 ataupun pukul 7, 8, 9 jam tu boleh keluar. Macam mana kalau nak beranak waktu tu, sir? Beranak sendiri. Tak ada lah. Adalah cara-cara dia yang kerajaan buat tu. Okay, kisah dia. Kenapa pula berlaku macam tu? Dan kenapa dekat Tanjung Malim tiba-tiba berlaku sampai tak boleh nak keluar rumah ni? Sebabnya waktu tu penduduk Tanjung Malim tak nak bagi kerjasama kepada tentera ataupun tak nak bagi kerjasama kepada kerajaan-kerajaan. Dekat Tanjung Malim, ramainya majoriti orang Cina. So, British pergi nak dapatkan maklumat. Contoh kan, kita pergi jumpakan, tanyakan, komunis dekat mana, tahu tak? Semua tak nak bagi kerjasama. So, last kali British terpaksa buat apa? Last kali waktu tu British terpaksa kurung semua orang rakyat Tanjung Malim ni 22 jam tak boleh keluar rumah langsung. Ya, sebabnya diorang takut penduduk-penduduk berhubung dengan komunis. Berhubung dengan komunis dapat dielakkan. Clear cerita dia? Kalau keluar juga apa jadi, sir? Pernah terjadi, ada seorang ni keluar juga rumah. Pernah terjadi. Okay, yang mana waktu tu isteri dia nak beranak. Ini kisah benar. Isteri dia nak beranak. Ialah kalau nak beranak zaman dulu perlu ada bidan. Dan bidan ni rumah dia jauh lah, kena jalan kaki dan nak pergi panggil. Dan kebetulan waktu tu pula pukul 10 malam. Lagilah tak boleh keluar kan malam-malam kan? Dan you tahu macam mana dia nak keluar? Dia terpaksa keluar bawa bendera putih. Bawa bendera putih, dia bawa kain dah. Waktu tak ada bendera pun, bawa kain putih. Lepas tu bawa ajak member apa semua pergi rumah bidan sambil angkat benda ni. Sambil angkat bendera putih tu. So bila polis nampak, polis tak terus tembak. Polis tengok macam, siapa tu? Dia ada bendera putih. So bila ada bendera putih, polis tahu pula orang nak menjelakkan lah. Dan dia cerita lah dekat polis ataupun pegawai-pegawai askar yang menjaga tu, kata isteri nak beranak, nak panggil bidan. Waktu tu lah polis tolong. Polis tolong maksudnya polis pergi escort sekali sama-sama. Escort sekali sama-sama apa semua. Ambil bidan. Macam tu lah kena. Style Style Okay. Agak-agak kalau kita hidup waktu zaman ni lah kan. Apa jadi kat kita ni? Jadi ke? Boleh bayangkan sendiri apa jadi kat kita kan? Makin putih. Sekarang tak apa dah, ada TikTok kan, ada roti gardenia, ada kopi boleh buat kat dalgona, ada Squid Game boleh tengok Netflix. Dulu nak buat apa tidur. Kahwin. Hari ni kahwin dengan orang tu, esok kahwin orang sini pula, lusa kahwin orang sana, kahwin sini. Dia main kahwin macam tu. Tapi bila dah dalam satu kampung, kan diorang kan ada kampung macam kan, kampung sama tu. Bila dalam satu kampung mesti akan ada aktiviti dia. Mesti akan ada. Okay? So kan, any question? Tak ada. So kalau tak ada, minggu depan kita akan sambung dengan langkah ke-8 dan langkah ke-9. Boleh? 9 langkah. So ingat, yang saya tandakan star tadi tu, mana dia? Yang salah. Yang saya tandakan star tadi tu. Okay. Yang ini perlu fokus lebih sebab soalan dia boleh berdiri dengan sebini di situ. Ingat lebih. Okay, baik. So itu saja. Bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 3 betul. Kita tak habis lagi. Kita ada nombor 89 lagi ni. Minggu depan kita sambung. Alright. Minggu 2. Sambung minggu depan nak tahu yang ke-9. Bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.